Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan gunakan buku aktiviti pendidikan Islam tahun 3. Kita akan buat latihan dalam bidang Jawi, muka surat 59. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid dapat membaca teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan. Diingatkan untuk murid-murid merekodkan kehadiran pada pautan Google Form yang telah disediakan. Baiklah, marilah kita mulakan dengan aktiviti kita pada muka surat 59. Sebelum itu kita baca arahan dahulu. Susun perkataan menjadi ayat yang lengkap. Jadi di sini terdapat contoh yang telah pun disediakan. Di sini terdapat perkataan yang pertama, berdekatan. Berdekatan merupakan terdapat imbuhan apitan di dalam perkataan berdekatan. Imbuhan ber dan an. Perkataan kedua, rumah. Perkataan ketiga, pantai. Perkataan keempat, dengan. Dan yang terakhir, saya. Jadi di sini terdapat jawapan yang telah pun disediakan. Kita perlu menyusun perkataan tadi menjadi ayat yang lengkap. Rumah saya berdekatan dengan pantai. Baik. Sekarang kita pergi kepada latihan kita yang nombor 1. Kita baca dahulu perkataan yang ada di atas ni. Pertamanya, lawatan. Yang kedua, keindahan. Yang ketiga, alam. Yang keempat, melihat. Dan yang kelima, tujuan. Jadi marilah kita cuba menyusun perkataan tadi menjadi ayat yang lengkap. Di sini terdapat perkataan yang bermula dengan tujuan. Jadi kita perlu menyusun bermula dengan perkataan tujuan. Jadi jawapannya, tujuan lawatan melihat keindahan alam. Tujuan lawatan melihat keindahan alam. Okey, jika perhatikan dalam perkataan alam terdapat titik. Jadi ini menunjukkan perkataan alam mesti diletakkan di hujung. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Perkataan pertama, menjadi. Perkataan menjadi terdapat imbuhan awalan men. Kita lihat pada perkataan yang kedua, negara. Negara tidak ada imbuhan. Kita tengok perkataan seterusnya, pelancongan. Pelancongan ada imbuhan apitan. Apitan pe dan juga imbuhan an. Okey, baiklah. Perkataan ketiga, sumber, tiada imbuhan. Pendapatan, terdapat imbuhan apitan. Imbuhan pen dan imbuhan an. Jadi marilah kita menyusun perkataan tadi menjadi satu ayat yang lengkap. Pelancongan menjadi sumber pendapatan negara. Pelancongan menjadi
sumber pendapatan negara. Disebabkan perkataan negara ada titik, jadi perkataan negara mesti diletakkan di hujung. Baiklah, kita lihat kepada soalan yang ketiga. Pelbagai. Ada imbuhan tak dalam perkataan pelbagai? Tak ada. Betul, pandai. Okey, teruskan kepada perkataan kedua. Keunikan. Di sini terdapat imbuhan apitan ke dan juga imbuhan apitan an. Perkataan seterusnya Malaysia. Seterusnya mempunyai. Di sini terdapat imbuhan apitan mem dan i. Okey. Seterusnya budaya. Tiada imbuhan di sini. Marilah kita menyusun perkataan menjadi satu ayat yang lengkap. Malaysia mempunyai keunikan pelbagai budaya. Malaysia mempunyai keunikan pelbagai budaya. Disebabkan perkataan budaya ada titik di hujung, jadi kita letakkan titik budaya di hujung ayat. Baiklah, kita lihat kepada soalan yang keempat. Ketenangan. Adakah di sini terdapat imbuhan apitan? Ya, pandai. Jadi katakan. Di sini ada imbuhan ke dan an. Imbuhan apitan ke dan an. Perkataan seterusnya dapat. Tiada imbuhan. Jiwa tiada imbuhan. Rehlah tiada imbuhan. Memberi ada imbuhan awalan mem. Jadi marilah kita menyusun menjadi ayat yang lengkap. Rehlah dapat memberi ketenangan jiwa. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang kelima. Soalan kelima terdapat pembetulan di mana perkataan yang awal ini bukan destinasi. Sepatutnya terdapat. Baiklah, kita baca dahulu perkataan yang ada di dalam soalan yang kelima. Yang pertama, banyak, tiada imbuhan. Destinasi, tiada imbuhan. Di Malaysia terdapat imbuhan awalan di. Perkataan seterusnya, percutian, terdapat imbuhan apitan. Ya, betul. Imbuhan per dan an. Perkataan seterusnya, terdapat imbuhan yang ada di sini imbuhan awalan. Imbuhan awalan ter. Jadi di sini lagi sekali saya ingatkan, awak perlu membetulkan perkataan yang pertama di sini terdapat, bukan destinasi. Jadi untuk nombor 5 saya beri peluang kepada awak untuk buat jawapan sendiri. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada muka surat 60. Baik, kita akan membaca arahan yang dahulu. Baca dan jawab soalan di bawah. Saya bacakan, awak boleh dengar dan ulang semula. Gotong royong. Penduduk kampung perpaduan berhimpun di balai raya pada awal pagi. Tujuan mereka berhimpun adalah
untuk mengadakan gotong royong membersihkan balai raya dan sekitarnya. Selain itu, perhimpunan ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama penduduk. Walaupun cuaca panas terik, mereka tetap bersemangat melakukan aktiviti tanpa ada arahan. Ada yang manis, ada yang mesin rumput, menghias jambangan bunga, mengutip sampah dan ada yang mengecat dinding balai raya. Setelah semua kerja selesai, keadaan kawasan balai raya, kampung perpaduan kelihatan bersih dan indah. Baiklah, kita perlu menjawab soalan berdasarkan petikan yang telah pun kita baca sebentar tadi. Soalan pertama, di manakah penduduk kampung perpaduan berhimpun? Jadi jawapannya di mana? Penduduk kampung perpaduan berhimpun di balai raya. Okey, jawapannya daripada sini. Kita dapat jawapan di ayat yang pertama. Penduduk kampung perpaduan berhimpun di balai raya. Awak tuliskan di bahagian jawapan. Okey, soalan yang kedua. Apakah tujuan mereka berhimpun? Jadi jawapannya, tujuan mereka berhimpun adalah untuk mengadakan gotong royong membersihkan balai raya dan sekitarnya. Baik, ini jawapan nombor 2. Tuliskan di ruangan ini. Lihat pada soalan yang ketiga. Apakah faedah daripada aktiviti gotong royong tersebut? Okey, baik, awak boleh cari sendiri jawapan nombor 3 di dalam petikan tadi. Saya bacakan pula soalan yang keempat. Senaraikan aktiviti yang dilakukan oleh mereka. Baik, awak boleh cari semula, baca semula petikan dan senaraikan aktiviti yang dilakukan oleh penduduk kampung perpaduan. Baiklah, setakat itu sahaja PDPR pada kali ini. Diharapkan untuk murid-murid dapat menghantar tugasan ke dalam grup Telegram kelas 3 Al-Falaq. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa akan datang. Rehlah dapat memberi ketenangan jiwa. Okey.